Dr. Azlina boleh mula kot. Okey, boleh doktor? Kita mula Boleh. eh. Okey. Assalamualaikum. Selamat datang diucapkan kepada Prof. Dr. Tuan Puan dalam sesi perkongsian membangunkan khusus mikrokredensial. Untuk maklumat semua, perkongsian secara maya ini merupakan anjuran Jabatan Pembelajaran Sepanjang Hayat JPHH Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan PEPAL Universiti Malaysia Terengganu UMT. Saya Dr. Azlina Musa selaku moderator pada petang ini. Sebelum sesi perkongsian dimulakan, Tuan Puan diminta untuk mengisi kehadiran dan jika Tuan Puan mempunyai cadangan khusus mikrokredensial, boleh mengisi di link pautan yang diberikan. Sekiranya Tuan Puan terdapat sebarang pandangan, persoalan yang ingin ditanyakan, boleh mengisi di ruangan chat box yang diberikan. Tuan Puan juga boleh bertanya terus bersama dengan panel sebaik selesainya perkongsian. Apa itu mikrokredensial? Mikrokredensial atau pentaulihan mikro merupakan satu konsep persijilan secara digital yang mengiktiraf pemperolehan pengetahuan, kemahiran atau kecekapan dalam bidang ilmu tertentu yang spesifik yang merupakan komponen mikro daripada pengetahuan, kemahiran atau kecekapan yang ditawarkan sama ada daripada program akademik yang telah mendapat akreditasi atau mandiri yang kedua-duanya menyokong perkembangan akademik, profesional, teknikal dan pembentukan peribadi individu. Bagaimana membangunkan mikrokredensial? Persoalan ini yang kita akan kongsikan bersama dengan Dr. Abdul Anis bin Embun, merupakan pensyarah di Jabatan Kenegaraan dan Ketamadunan PEPAL dan penyelaras mikrokredensial UMT. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Dr. Abdul Anis bin Embun untuk berkongsi membangunkan khusus mikrokredensial. Dipersilakan Doktor. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengurusi pada sesi majlis kali ini iaitu Dr. Azlina daripada Jabatan PHH Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan Universiti Malaysia Terengganu. Baik, pada petang ini insya-Allah sedikit perkongsian yang saya kira tidaklah terlalu berat dan juga tidak terlalu payah. Jadi pada perkongsian petang ini saya akan menyampaikan perkongsian pembangunan khusus mikrokredensial Universiti Malaysia Terengganu. Jadi seperti yang dimaklumkan oleh Dr. Azlina tadi, iaitu MC ini ialah merupakan pembelajaran secara mikro. Dan juga apabila kita sebut sahaja mikro, ia merujuk kepada perkara yang kecil dan juga perkara yang fleksibel. Baik, untuk makluman semua, perjalanan mikrokredensial di UMT telah bermula pada tahun 2022 secara rasmi. Jadi secara rasminya sejak April 2022 mikrokredensial UMT telah dilaksanakan sepenuhnya khusus kepada peserta ataupun agensi JBPM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Okey, baiklah. Jadi sepanjang beberapa bulan ataupun daripada awal pembangunan sehinggalah pelaksanaan dan siri bengkel, alhamdulillah. Jadi akhirnya sedikit perkongsian dapat dibuat supaya para pensyarah yang berminat untuk melaksanakan mikrokredensial ini dapat gambaran secara menyeluruh bagaimana pelaksanaannya, bagaimana cara pembuatannya dan juga adakah ia memerlukan perkara yang sangat kompleks ataupun tidak. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh unmutekan mic, terus tanya kepada saya ataupun boleh masukkan di ruangan chat yang ada dalam Webex ini. Okey, kalau dilihat di hadapan masing-masing, mikrokredensial UMT ialah khusus UMT dan juga berkredit. Jadi ini yang telah dilaksanakan di Universiti Malaysia Terengganu. Jika kita lihat pada universiti-universiti yang lain, mereka kebanyakannya tidak menawarkan secara berkredit. Contohnya di UPM ataupun di UPSI sekalipun mereka ada menawarkan mikrokredensial tapi secara tidak berkredit. Begitu juga di USM. Hanya sebilangan kecil sahaja yang buat secara berkredit. Antaranya sebab
apa tidak dilaksanakan secara berkredit? Kerana banyak perkara yang perlu dilaksanakan dalam satu-satu masa. Nah, jadi itu mungkin kesukaran lah. Jadi pada insyaAllah pada perkongsian kali ini, yang pertama saya akan jelaskan secara umum definisi kepada micro-credential. Yang kedua ialah bagaimana nak membentuk silibus micro-credential. Yang ketiga ialah sasaran peserta, kemudiannya penawaran, kemudiannya pelaksanaan dan juga yuran. Akhir sekali ialah makluman MQA dan juga MMS, Malaysian Micro-Credential Statement. Baik, ini ialah tujuan ataupun sebab apa MQA melaksanakan MQA. Yang pertama ialah pengumpulan kredit-kredit, okey, iaitu penganugerahan kelayakan akademik. Yang kedua, pelaksanaan pecah kecil program akreditasi MQA. Maksudnya ia memerlukan kepada perkara yang lebih detail secara kecil-kecil. Yang last sekali ialah boleh dilaksanakan secara stand-alone. Stand-alone ini bermaksud kursus itu dibangunkan hanya untuk program micro-credential. Tidak bersandarkan kepada kursus sedia ada di Universiti Malaysia Terengganu. Okey. Okey, ini ialah polisi dan juga dasar. Okey, terbuka kepada semua tahap kelayakan. Okey, terbuka kepada pelajar warga negara dan juga bukan warga negara. Jadi sebab itu kalau kita tengok pada poin nombor 2 ini, boleh dilaksanakan dalam bahasa Melayu, boleh dilaksanakan dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa-bahasa yang lain. Ikut kepada peserta ataupun ikut kepada institusi yang mengambil kursus kita. Poin ketiga, konvensional dan juga pembelajaran jarak jauh ODL. Okey, maksudnya ialah boleh dilaksanakan secara konvensional, tidak ada masalah. Okey. Yang keempat, syarat mengikuti kursus adalah tertakluk kepada kesesuaian latihan yang ditetapkan oleh IPT. Jadi kalau dilihat dalam garis panduan yang dilaksanakan oleh MQA, maka ia tidak meletakkan syarat, hanyalah kepada universiti. Universiti perlu meletakkan syarat yang dikira bersesuaian dengan syarat kelayakan yang sedia ada. Jadi fleksibel lah. Okey, ini ialah proses micro-credential secara umum. Okey, yang pertama ialah ada apa micro-credential, how, bagaimana, by, siapa yang provide, dengan kerjasama dilaksanakan melalui digital certification, digital badge dan juga paper certification. Dan juga ia boleh dilaksanakan sebagai stand-alone micro-credential ataupun komponen as kursus yang sedia ada. Okey. Okey, baik. Ini ialah pembangunan micro-credential. Jadi bagi para pensyarah yang berminat untuk melaksanakan kursus micro-credential, saya rasa dalam kalangan pensyarah ramai yang ada orang kata kursus yang berpotensi untuk dilaksanakan kepada community, sama ada dalam proses meningkatkan ilmu pengetahuan ataupun meningkatkan kemahiran yang sedia ada. Jadi di sini saya letakkan beberapa perkara, iaitu ia boleh dibangunkan secara mandiri, stand alone, maksudnya kursus itu satu sahaja, atau dibangunkan dari kursus dalam program akademik berstatus akreditasi sementara atau penuh bagi menyokong pembangunan profesional, individu dan akademik secara fleksibel. Pentauliahan micro-credential kepada pembangunan profesional. Jadi kalau kita lihat pentauliahan micro-credential, dia ada 3 bahagian. Yang pertama, pembangunan profesional, upskilling ataupun reskilling. Maksudnya dalam mana-mana organisasi yang nak menambahkan skill pada staff mereka, jadi mereka boleh mengambil micro-credential. Yang kedua ialah pembangunan individu ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Contohnya ia tidak tertakluk kepada organisasi. Boleh jadi suri rumah yang ingin belajar cara-cara untuk satu-satu perkara. Contohnya dalam kursus kita ada asas kecemasan. Jadi dia nak tahu bagaimana apa tindakan yang perlu diambil apabila dalam keadaan yang cemas. Maka dia ambil kursus micro-credential yang bertopikkan, yang bertajukkan kepada asas kecemasan. Jadi tak perlulah ia tertakluk kepada mana-mana organisasi, hanya dengan diri dia sendiri sahaja pun boleh ambil. Ataupun yang ketiga, pembangunan akademik pada peringkat pasca dan juga prasiswazah. Jadi ini untuk pelajar kita sendiri pun boleh, tidak ada masalah. Jadi mana-mana pelajar dalam kalangan pelajar degree ataupun pelajar siswazah, master, PhD,
yang nak menambah skill mereka, yang nak menambah ilmu pengetahuan pada topik tertentu, boleh enroll kursus Micro Credential, tidak ada masalah. Okey, satu perkara yang penting iaitu mode MC. Nah, jadi para pensyarah yang hendak membangunkan kursus Micro Credential, ada 3 mode yang boleh dibuat. Okey, yang pertama ialah mode standalone. Okey, mode 1 mandiri. Mode ini bersifat mandiri iaitu tanpa terikat pada mana-mana kandungan kursus dalam program akademik atau dipetakan secara khusus kepada hasil pembelajaran kursus. Okey. Jadi maksudnya contohnya kita ada organisasi yang berminat dalam beberapa perkara. Jadi kita nak bangunkan kursus Micro Credential yang tidak berasaskan kepada silibus kursus yang sedia ada. Jadi boleh kita hasilkan. Contoh, dalam organisasi ada hantar staf untuk belajar tentang marketing. Contoh, lepas tu di pusat pendidikan asal dan lanjutan ada jabatan keusahawanan, mereka menawarkan kursus MC untuk marketing. Jadi boleh ambil kursus tersebut. Dan juga kursus tersebut tidak tertakluk kepada mana-mana kursus sedia ada di UMT. Jadi itu kita namakan sebagai stand alone. Okey, baik. B ialah ekstrak separa, partially unbundled. Mode ini dibangunkan dengan mengekstrak bab-bab tertentu dalam kursus dari program akademik dengan atau tanpa pemetaan kepada hasil pembelajaran kursus. Okey, baik. Jadi contoh mode kedua ni ialah salah satu bab yang ada dalam kursus kita bagi kepada orang lain. Kita ada beberapa bab, contohnya, jadi kita tawarkan kepada orang lain. Jadi bab itu kita pecahkan kecil-kecil supaya ia boleh pilih secara fleksibel. Jadi itu maksudnya mode yang kedua. Manakala mode yang ketiga ialah ekstrak secara penuh, totally unbundled. Mode ini dibangunkan dengan mengekstrak sepenuhnya bab-bab dalam kursus dari program akademik dan mempunyai pemetaan yang khusus terhadap hasil pembelajaran kursus. Maksudnya kita mengikut CLO PLO yang ada yang ditetapkan dengan aras yang ditetapkan dalam silibus kita. Jadi sepenuhnya kita tawarkan secara MC. Maka itu dikira pada mode yang ketiga dan juga itulah yang dinamakan sebagai boleh pindah kredit dan juga berkredit. Micro Credential berkredit. Okey, baik. Jadi kalau boleh lihat di hadapan ini ialah mode yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini, HEP ni ialah Higher Education Provider. Okey. Contohnya ada siapa-siapa yang nak orang kata pelajar dia ambil kursus Micro Credential di luar. Okey, kemudiannya dia nak transfer kredit. Jadi contohnya 20 kredit ni boleh transfer ke dalam mana-mana universiti. Okey. Begitu juga dengan mode B. Okey, yang berwarna ungu. Okey, cuba tengok warna ungu ni ialah mode A. Minta maaf, mode yang berwarna ungu ni ialah mereka pelajar mengambil daripada mana-mana kursus daripada universiti yang lain, kemudiannya transfer kredit. Jadi HEPA ni ialah yang pelajar tu tengah belajar sekarang. Contohnya di UMT. Jadi pelajar sekarang ni telah belajar di UMT. Okey, warna ungu ni USM contohnya. Jadi dia transfer kredit. Okey, dia transfer kredit. Yang warna ungu ni daripada USM contohnya lah. Kalau yang warna merah ni daripada Uniza. Okey, jadi dia boleh transfer kredit. Manakala sekiranya stand alone Micro Credential, dia mungkin ada sedikit detail. Sama ada boleh transfer kredit ataupun tak boleh transfer kredit. Cuba tengok, ia perlu recognition of credit gain through MOOC ataupun Apple C. Jadi dia perlu detailkan lagi. Sebab itu untuk cara yang lebih fleksibel, ambil yang warna ungu dan juga warna merah. Okey, cuba tengok yang mood 1, mood 2 dan juga mood 3. Yang warna ungu dan juga pink ni Okey, mood 1 ialah mood yang diletakkan kursus tanpa bergantung kepada kursus UMT ataupun kursus yang sedia ada
di Universiti Malaysia Terengganu. Jadi mana-mana kita nak tawarkan pun boleh secara fleksibel. Okey, kursus yang tidak ada boleh diangkatkan, boleh diadakan. Yang ni saya ambil daripada UTHM punya contoh. UTHM punya contoh mikro credential mereka. Okey. Manakala MOOC 2 separuh, MOOC 3 penuh. Jadi apabila MOOC 2 boleh pindah kredit secara orang kata sebahagian. Dan juga MOOC 3 ialah boleh pindah kredit secara menyeluruh. Kalau 3 jam kredit, 3 jam teruslah. Tapi kalau MOOC 2 yang separuh sahaja ni, unbundle ni, separuh unbundle ni, maka boleh separuh sahaja. Sebab itu saya beritahu di sini sebenarnya ia tertakluk kepada universiti tertentu. Bagaimana ia melaksanakan MC. Maka sepatutnya perlu adalah dalam satu-satu universiti, satu pusat, satu jabatan yang melaksanakan MC mikro credential secara khusus untuk menilai perkara-perkara ini. Dan juga ini ialah kaedah pembelajaran pada masa akan datang. Jadi kita kena lebih orang kata fleksibel. Okay, baik. Sama ada MOOC 1, MOOC 2 ataupun MOOC 3, ia perlulah mempunyai bahan-bahan tersebut. Kalau boleh dilihat di hadapan ini, ada maklumat modul, ada kandungan modul, ada bahan PDP, ada pentafsiran dan juga ada penganugerahan. Jadi ini yang kita reka, ini yang kita laksanakan di Universiti Malaysia Terengganu. Maksudnya kena ada semua komponen ini barulah boleh dilaksanakan. Kalau yang kita telah buat ni di Akademi Bomba. Jadi bila ada semua perkara ini barulah kita tawarkan secara betul kepada Bomba. Jadi kalau tidak ada perkara ini mungkin akan berlaku orang kata kesusahanlah dalam pelaksanaan. Okey. Ini contoh yang ada di UTHM sendiri, bagaimana modul MC MOOC 2 dan juga MOOC 3 boleh pindah kredit, pemindahan kredit. Okey. Manakala MOOC 1 iaitu MOOC 1 ni kendiri ataupun stand alone, ia perlulah orang kata tengok melalui kredit MOOC dan juga FLC. Yang ini juga di bawah jabatan PHH di Pepal. Jadi boleh detailkan nantilah. Okey, cuma ni nak beritahu di sini untuk pemindahan kredit untuk MOOC 2 dan juga MOOC 3, 100% kredit selesai mempunyai kelayakan pindah kredit. Ini yang UTHM punya lah. Jadi mereka boleh pindah kredit begitu sahaja. Manakala kalau PPT, PPT adalah selain UTHM termasuk dari dalam dan luar negara, maksimum 60% kredit program boleh dipindahkan tertakluk kepada syarat pemindahan kredit UTHM. Okey, contoh ada pelajar yang telah mengambil beberapa kursus mikro credential di UMT sendiri. Pelajar UMT ambil mikro credential di UMT. Jadi apabila satu-satu jabatan program melihat orang kata CJ kredit yang dapat, maka boleh ditransfer kredit secara 100%. Jadi itu tak ada masalah lah sebab daripada UMT ke UMT. Rasanya begitu jugalah yang dilaksanakan di UTHM, daripada UTHM ke UTHM. Transfer kredit UTHM kepada kredit UTHM juga. Okey. Okey, jadi ini yang saya beritahu sekali lagi secara umum untuk program MC ini, program pembelajaran yang bertujuan untuk mengiktiraf peningkatan kepakaran dan kompetensi spesifik individu, terutamanya kepada individu bekerja untuk meningkatkan kemahiran spesifik dalam tempoh yang singkat. Okey. Apabila sebut saja tempoh yang singkat ini bermaksud ia tidak memakan masa yang lama. Sebab itu ia dipecahkan kepada kecil-kecil. Kalau kita bayangkan 14 minggu yang ada yang pelajar kena duduk dan juga kena buat bersama dengan kita satu-satu kursus, kita nak tawarkan di luar memang payah dan juga sukarlah. Jadi sebab itu kita kena designkan dia lebih fleksibel dengan tempoh yang singkat. Okey. Dan menutup jurang kemahiran yang kebanyakannya diakses melalui platform portal pembelajaran dalam talian. Okey, biasanya apabila singkat ini ia dilaksanakan secara talian. Jadi dikaitkan mikro credential ini dengan MOOC. Jadi mana-mana pensyarah yang ada MOOC, maka sememangnya ia mudah untuk pergi kepada mikro credential. Contoh kursus falsafah pengurusan. Dah kursus tu dalam MOOC. Dah dimukkan.
maka apabila nak di micro-credentialkan, senang. Tetapi tidaklah 100% itu boleh begitu saja. Sebab kalau lihat MOOC, desainnya lebih umum. Okey. Manakala micro-credential lebih khusus. Kita pecahkan kepada modul dan juga sub-modul di bawahnya. Okey. Jadi apabila kita sebut sahaja program MC, ia lebih kepada micro-teaching dan juga micro-learning. Okey, untuk definisi program MC didefinisikan sebagai pengesahan digital pembelajaran yang diperolehi daripada kursus pendek, modul atau unit sama ada secara freestanding atau dari program akademik, mata pelajaran berkredit. Ini yang saya dah beritahu tadi. MC merupakan satu terma yang wujud dalam pelbagai bentuk yang merangkumi nano degrees, micro masters, credentials, certificate, badges, license dan endorsement. Jadi di USM ataupun di universiti yang lain, mereka menggunakan badge, ada lencana. Apabila dah berjaya enroll satu-satu kursus, satu-satu modul ini, maka dapat satu lencana. Lencana itu pula ialah lencana yang digital sahaja. Tetapi desain yang dibuat di UMT yang telah dilaksanakan pada tahun ini, iaitu melalui sertifikat. Sebab apa? Sebab mereka berkredit. Okay. Okey, apakah kepentingan program MC? Program micro-credential ini penting bagi menyokong pembelajaran sepanjang hayat, peningkatan kemahiran, meluaskan akses ke pendidikan tinggi dan sebagai kelayakan alternatif. Micro-credential juga merupakan salah satu strategi dan inisiatif bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan dengan menawarkan kemahiran dan kompetensi tertentu yang diperlukan oleh pihak industri. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat, yang pertama sekali, ia ialah peningkatan kemahiran. Okey, maksudnya ialah kalau pembelajaran di luar sana yang tidak mempunyai MQA standard, MQA akreditasi MQA, maka apabila ia mengambil kursus ini, sijil yang dikeluarkan ialah standard MQA. Jadi boleh dikatakan tinggilah. Begitu juga jika kita lihat pada kebolehpasaran pelajar. Jadi apabila pelajar yang keluar mungkin tidak boleh nak masuk dalam unit-unit yang ada dalam organisasi tertentu, dalam company tertentu. Jadi apabila mereka mengambil micro-credential punya kursus yang ada di UMT, maka membolehkan ia masuk ke dalam unit-unit tertentu. Contohnya ada micro-credential berkaitan dengan human resource, HR. Tapi untuk degree pelajar, degreenya ialah Sains Marine. Contoh, Sains Marine. Tapi apabila dia enroll, dia ambil kursus MC di UMT berkaitan dengan Human Resource, jadi company tengok kelayakan skill yang dia ada, maka dengan sedemikian ia layak untuk pegang jawatan HR di company tersebut. Itu contohlah. Jadi pelajar-pelajar kita, apabila kita tawarkan micro-credential, mereka boleh ambil dengan secara fleksibel. Okay? Sama ada berkredit ataupun tidak berkredit, mod 1 ataupun mod 2 ataupun mod yang ketiga. Okey, seterusnya apakah kelebihan program micro-credential kepada individu? Micro-credential akan diiktiraf menerusi pemindahan kredit dari program yang diakreditasi tertakluk kepada maksimum yang dibenarkan di bawah garis panduan pemindahan kredit untuk MOOC dan juga APLC sehingga 30% daripada program yang akan diikuti. Okey, maksudnya ini kelebihanlah. Bukan ambil sahaja untuk skill tetapi untuk pemindahan kredit. Okey, bagaimana pelaksanaan dan kelayakan peserta micro-credential? Okey. Untuk pelaksanaan, micro-credential ditawarkan melalui kaedah pembelajaran konvensional, maksudnya secara fizikal atau secara dalam talian, online atau melalui gabungan kedua-duanya hybrid. Okey, contoh di Universiti Malaysia Terengganu kita ada sistem e-Bayu. Jadi dalam sistem e-Bayu tersebut, pelajar boleh enroll secara kendiri, kemudiannya ambil kursus tersebut dan juga mengakhiri kursus tersebut dengan jayanya. Itu ialah secara online. Ataupun melalui gabungan kedua-duanya hybrid. Ini yang kita laksanakan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di Wakaf Tapal. Ada bersemuka dan juga ada secara online. Jadi boleh diistilahkan sebagai hybrid lah. Micro-credential terbuka kepada warga negara Malaysia dan bukan warga negara Malaysia. Bagi pelajar bukan warga negara, pengiktirafan kelayakan micro-credential perlu dinyatakan dengan jelas dan tertakluk kepada peraturan dan dasar negara masing-masing. Ini kalau international level lah. Okay? Jadi ia perlu tengok kepada negaranya.
Pelajar boleh mendaftar modul-modul microcredential tanpa syarat kemasukan minimum atau perakuan FLA yang sesuai. Namun begitu, keadaan ini tidak membataskan pembangun MC menetapkan prasyarat yang sesuai seperti pengalaman kerja, usia, literasi digital, pendidikan formal dan lain-lain. Baik, untuk poin yang ketiga ni nak maklumkan kepada kita bahawa apabila seseorang itu mahu mendaftar, tidak ada syarat yang diletakkan. Jadi MQA memberi kelonggaran kat situ, kita sendiri sebagai pembangun MC boleh meletakkan syarat-syarat yang tertentu. Contoh, nak ambil kursus ni perlu ada ijazah sarjana muda dahulu. Ataupun kalau nak enroll kursus Bendalim Marine ni, perlu ada SPM ataupun STPM. Jadi kita yang meletakkan, pembangun MC yang meletakkan secara sendiri. Okey, bagaimana penglibatan industri dan bentuk penganugerahan microcredential berkredit? Okey, penglibatan aktif bersama pihak industri dan majikan adalah sangat penting bagi mengenal pasti modul-modul MC yang sesuai dengan kemahiran terpandu industri yang diiktiraf. Status pengiktirafan modul profesi dari Badan Pengiktirafan akan meningkatkan kebolehpasaran pelajar. Baik. Jadi di sini saya cadangkan kepada mana-mana pensyarah yang mempunyai penglibatan aktif dengan industri. Maka ia boleh tanya keperluan sekiranya para pekerja ataupun organisasi tersebut nakkan kepada mana-mana kemahiran dan juga pengetahuan. Ataupun nak ada pentauliahan pun boleh juga, tidak ada masalah. Modul MC yang ditawarkan dari kursus program yang diakreditasi secara akreditasi sementara atau penuh dan sama ada melalui kaedah penyampaian konvensional atau tidak perlu membuat pemakluman kepada pihak MQA. Baik. Kalau kursus ini 3 jam kredit penuh, maka ia perlu pemakluman kepada MQA sahaja. Okey. Sama ada kita namakan sebagai MMS ataupun Certificate of Achievement. MMS standing for Malaysian Microcredential Statement. Okey, jadi ini ialah perkara yang telah dilaksanakan, microcredential yang telah dilaksanakan pada tahun ini antara UMT dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Okey, penawaran kursus microcredential. Pada pengambilan pertama, jumlah pelajar seramai 700 lebih. Ini pelatih-pelatih yang ada lah. Kalau lihat gambar di hadapan ni, ini ialah pelatih-pelatih bomba. Pelatih-pelatih bomba. Di mana mereka telah diterima masuk dalam bomba tetapi perlu melalui latihan selama 6 bulan. Okey. Jadi dalam masa tempoh 6 bulan tu mereka perlu mendapatkan sijil sains kebombaan KSSK dan juga kursus microcredential UMT. Jadi datang satu tempat dapat dua perkara. Jadi apabila asalnya 700 lebih, tetapi apabila dilaksanakan secara berperingkat, last kali ialah dalam 698 orang. Lebih kurang begitulah, 698 orang pelatih yang telah berjaya mengambil microcredential daripada Universiti Malaysia Terengganu. Ini ialah kursus yang ditawarkan kepada mereka. Jadi apabila kami melaksanakan kepada pihak bomba, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, khusus kepada ABPM, Akademi Bomba Penyelamat Malaysia di Wakaf Tapai Terengganu, ini 7 kursus yang ditawarkan. Kursus pertama ialah kursus fiqh ibadat. Yang kedua ialah kursus Chemical Safety and Management. Yang ketiga ialah Fundamental of Physical Fitness. Yang keempat, Philosophy of Management. Yang kelima, Swimming and Water Safety. Yang keenam ialah Asas Pertolongan Cemas. Yang terakhir sekali ialah Bendalim Marine, kursus daripada FTKKI. Baik, sebab apa, bagaimana kursus ini dipilih? Bagaimana kursus ini sahaja yang ada? 7 kursus ini yang ada. Okey. Yang pertama ialah kita tengok kepada demand customer. Contoh klien kita bomba, dia ada kursus ataupun ada latihan. Jadi kita tengok latihan apa yang dilaksanakan di sana. Contoh, mereka ada melaksanakan program kerohanian setiap malam. Mereka ada program kerohanian antara Maghrib dan juga Isyak.
tetapi tidak ada apa-apa penilaian, tidak ada perkara-perkara yang khusus tentang nota dan sebagainya. Maka kami datang daripada Universiti Malaysia Terengganu ini, fiqh ibadat ialah subjek daripada PEPAL. Jadi kami datang, kami menawarkan subjek ibadat 3 jam kredit kepada pelajar. Dengan mengambil kira kursus ini kursus yang compulsory kepada pelajar Muslim. Jadi non-Muslim tidak wajib untuk ambil. Yang non-Muslim tidak ambil lah kursus fiqh ibadat. Okey, begitu juga dengan kursus Chemical Safety and Management. Ini ialah subjek kursus di Jabatan Kimia saya rasa. Jadi mereka menawarkan 1 ataupun 2 jam kredit. Okey. Fundamental of Physical Fitness ini ialah daripada kursus Universiti Malaysia Terengganu, di mana kursus ini sangat berkait rapat dengan para pelatih, kerana para pelatih daripada awal sehingga akhir mereka terlibat dalam latihan secara fizikal. Contohnya kawat kaki, kemudian ada latihan kebakaran, ada latihan menggunakan alatan-alatan yang berat untuk pemadaman api. Jadi paling penting mereka perlu ada physical fitness. Jadi physical fitness kebanyakannya mereka buat secara fizikal. Dari sudut teori mereka tidak tahu. Jadi datangnya kursus UMT memberi maklumat yang penting pada bahagian teoretikal, pada bahagian teori. Okey, begitu jugalah dengan assessment, penilaian dan juga pemarkahan. Kursus yang keempat, Philosophy of Management. Kursus ini di bawah FPEPS. Okey. Jadi kursus ini berkait dengan pengurusan organisasi. Okey. Seterusnya Swimming and Water Safety, asas pertolongan cemas. Ini ialah kursus di PEPAL, di mana bomber memang terlibatlah dengan renang ini, maka sangat sesuai. Begitu juga dengan pertolongan cemas. Jadi memang sangat sesuai dengan niche area untuk jabatan bomber. Yang terakhir sekali ialah kursus bendalai marine. Jadi ini ialah kursus daripada FTKKI. Jadi di sini mengajar secara teori kepada para pelatih bagaimana orang kata nak mengukur satu-satu keadaan apabila dalam keadaan kecemasan ataupun dalam ketika mana operasi nak buat satu-satu tindakan perlu mengambil kira tekanan, daya dan sebagainya. Okey, ini 7 kursus hanya kepada pihak bomber, jabatan bomber. Okey, secara detail boleh lihat di hadapan ini, okey, di mana kod kursus MC kami letakkan di hadapan ini. Nama kursus dipecah-pecahkan. Nama kursus MC dipecah-pecahkan. Okey, secara subtopik yang ada dalam kursus tersebut. SLT dikekalkan, dipecahkan ikut MC. Bilangan modul, jam kredit berapa, kod kursus asal. Okey, nama kursus asal, SLT asal, fakulti dan juga nama pensyarah ataupun nama penyelaras. Baik, ini ialah orang kata apa, micro credential yang telah dilaksanakan, telah ditawarkan. Seterusnya ialah ini sambungan tadilah. Maksudnya kita ada 29 MC kecil yang ditawarkan kepada pelajar. Okey, kepada pelatih, minta maaf, kepada pelatih. Jadi saya penyelaras bermula 1 Februari 2022. Okey, ini ialah senarai pensyarah kursus micro credential. Jadi boleh dapatkan juga khidmat nasihat daripada para pensyarah ini. Contohnya kalau saya fiqh ibadat, saya 2 orang, saya dengan Dr. Najihah yang mengajar. Asas kecerdasan fizikal Dr. Rabi'u Muazzum Musa daripada PEPAL. Okey. Nombor 3 dan juga nombor 4 kursus yang berbeza, orang yang sama, iaitu renang dan keselamatan air, dan juga kursus asas pertolongan cemas, iaitu Encik Burhanuddin Muhammad Yusof. Jadi juga daripada PEPAL. Yang kelima, falsafah pengurusan. Falsafah pengurusan ada dalam lebih kurang 9 orang pensyarah. Ini ramai sikit lah. Dr. Amalina dan juga beberapa orang daripada FPEPS. Okey, nombor 6. Pengurusan dan keselamatan bahan kimia, 2 orang, iaitu Dr. Permadia, Dr. Muhammad Hasmizam Razali dan juga Dr. Amin, tak silap saya. Dan juga yang terakhir sekali, kuasa bendalai marine, ada 3 orang pensyarah daripada FTKKI. Yang pertama Dr. Fakhratul Ridwan, kedua Prof Wan Sani, ketiga Encik Syekh Alif. Jadi itu 3 orang yang mengajar kursus
kursus micro credential bagi subjek kuasa bendalih marine. Okey, jadi kalau lihat di hadapan ini ialah silibus yang dikecil-kecilkan. Jadi bagi mana-mana pensyarah yang berminat nak melaksanakan kursus micro credential secara pecahan-pecahan, maka boleh dapatkan template daripada Urustia Jabatan PHC, Jabatan Pendidikan Sepanjang Hayat UMT. Jadi modul ini penting kerana apabila kita pecahkan kecil, peserta akan lihat dengan lebih ringan dan juga fleksibel. Dia boleh pilih mana yang dia nak, mana yang dia tak nak. Sekiranya kita terus bagi dengan silibus UMT yang kita design, maka kita akan nampak ruang waktu yang sangat luas dan juga pecahan subtopik yang banyak. Jadi apabila kita pecahkan secara modul MC kecil-kecil, maka ia lebih terfokus. Apabila peserta tengok, nampak lebih ringan lah. Okay. Yang pertama sekali ialah CLO, ada CLO. Yang kedua chapter, topik. Kemudiannya ada modul 1 ataupun modul 2. Kemudiannya ada MLO, Micro Credential Learning Outcome. Jadi MLO ini lebih kurang memang sama dengan Course Learning Outcome, CLO yang sedia ada dalam kursus kita. Jadi tak perlulah kita nak orang kata susah-susah, tengok sahaja yang sedia ada. Unless kita bangunkan daripada awal, daripada tidak ada kepada ada. Okey, next ialah content ataupun duration. Kita nak tawarkan kursus kita ni sama ada secara fizikal ataupun hybrid ataupun secara online 100%. Jadi dinyatakan di sini. Okey. Kemudiannya SLT dan juga sila nyatakan berapa assessment ataupun apakah jenis assessment yang diletakkan. Contoh kursus saya fi ibadat, maka ada ulang kaji dan juga praktikal kendiri, kemudiannya ada kuis dan juga ada tasmik bacaan solat. Jadi ini ialah assessment tugasan yang perlu dilaksanakan oleh para pelatih ataupun peserta yang mengambil kursus ini. Baik, kursus yang sedia ada online, boleh buat secara fizikal dan juga boleh secara hybrid, tidak ada masalah. Ini ialah platform eBayu. Bagi yang first time dengar, ini ialah eBayu yang didesainkan oleh pihak PED, okay, dalam membantu melaksanakan program micro credential dan juga MOOC. Jadi MOOC dan juga micro credential diletakkan pada satu platform. Design lebih kurang sama dengan e-learning yang kita telah guna sekarang ni. Okey, cumanya berbeza pada pada elemen dalam tu lah. Jadi kalau siapa-siapa nak try buka, boleh type bayu.umt.edu.my, klik dekat about, lepas tu akan keluar kat sini. Okey, klik dekat about, keluar dekat bawah ya. Okey, kemudiannya apabila klik dekat micro credential, saya klik dekat micro credential, dia akan keluar paparan begini. Apakah itu micro credential? Jadi dia akan beritahu secara ringkas. Kemudiannya kita pergi scroll kat bawah lagi, akan ada cara-cara untuk enroll micro credential. Okey, jadi dia ajarlah step pertama macam mana. Step kedua, pastikan subjek eBayu tu ada dalam kursus yang nak diambil. Okey, kemudiannya pembayaran yuran. Kemudiannya belajar 1%. Kemudiannya ada digital certificate lepas belajar. Jadi ini ialah flow yang ada dalam website eBayu. Bayu lah. Okey, jadi ini ialah platform eBayu. Jadi sama saja ada 7 kursus. Kursus pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi semasa pelaksanaan program micro credential di Jabatan Bomber, di Akademi Bomber dan Penyelamat Malaysia di Wakaf Tapai Terengganu. Jadi pelajar akan klik eBayu dan juga klik mana-mana program yang sedang berlangsung. Contohnya pada minggu ke-4, subjek Philosophy of Management telah berlangsung. Jadi pelajar mereka, pelatih Bomber akan klik di sini dan juga akan tengok secara online dalam device mereka, dalam handset ataupun dalam komputer, laptop mereka masing-masing lah. Jadi belajar, lepas tu buat assignment dan juga ada quiz, ada ujian akhir sekiranya ada, kemudian keluar markah. Okay, jadi ini yang di appear di mana? Di platform Bayu UMT.
Okay. Contoh, apabila kita klik pada fundamental fitness, maka akan ada subtopik, submodul. Modul lah, modul kecil-kecil. Yang ini kursus ibu dia, maka apabila dia tekan, okay, maka akan keluar begini, paparan begini. Jadi untuk fitness, ni PED design kan 6 design template yang orang kata yang cantik ni. Untuk fit ibadat, ini fit yang ada, fit solat, fit jenazah, fit umrah, haji dan sebagainya. Okey, jadi untuk pelaksanaan di Akademi Bomba, kami bahagikan kepada beberapa hari dan juga minggu kepada satu kursus. Contoh kursus fit ibadat, maka dilaksanakan di surau mereka lah, dengan kapasiti 600 lebih pelajar. Maka pembelajaran secara online dan juga secara hybrid. Jadi saya datang pada waktu malam untuk mengajar. Kemudiannya pada waktu hujung minggu mereka akan jawab kuis. Dan juga mereka boleh orang kata jawab soalan-soalan yang ada. Kemudiannya terus akan keluar markah. Markah akan diberi sebelum mereka tamat latihan. Bukan diberi directly lah. Okay. Kursus kedua yang berlangsung ialah Philosophy of Management. Okay, kursus ini diketuai oleh Dr. Amalina. Jadi ini ialah gambar Dr. Amalina bersama dengan para pelatih di auditorium mereka. Di auditorium. Jadi untuk fit ibadat, saya buat di surau ataupun masjid mereka supaya senang terus nak solat, aplikasi dan sebagainya. Manakala untuk kursus management, buat dalam dewan auditorium mereka. Okay, secara fizikal dan juga secara online, hybrid. Okay, ni Dr. Azizul. Okay, bersama dengan para pelatih juga. Okay, kursus seterusnya ialah asas pertolongan cemas. Ini Encik Burhanuddin. Okay, jadi pun secara fizikal dan juga secara fizikal dan juga secara online pun. Tapi untuk yang Encik Burhanuddin, Encik Bob, saya rasa banyak secara fizikal. Okay, next ialah kursus Fundamental of Physical Fitness. Ini subjek Dr. Rabi'u. Pada waktu siang mereka buat physical fitness. Manakala pada waktu malam mereka akan mendengar orang kata secara teori bagi physical fitness dan juga menjawab soalan-soalan yang ditetapkan dan juga tugasan yang perlu dilakukan secara individu atau berkumpulan. Jadi maksudnya pada siang hari mereka buat perkara fizikal, manakala pada waktu malam switch kepada teori. Jadi balance lah. Kursus ini siang buat fitness punya perkara, makan, tengok karbo dan juga berapa jumlah yang diambil. Kemudiannya apabila waktu malam mereka belajar tentang teori secara khusus bersama dengan Dr. Rabi'u. Jadi untuk kursus ni Dr. Rabi'u sebagai penyelarasnya. Okay, next ialah kursus kuasa bendalin marine. Okay, dilaksanakan secara hybrid juga. Ini Prof Wan Sani bersama dengan para pelatih di auditorium juga. Kemudiannya jadi ini slide lah yang dikongsi semasa berlangsungnya kuliah. Okay. Manakala tak silap saya Dr. Fakhratu dan juga Encik Syekh Alif secara online. Okay. Last kali ialah Swimming and Water Safety. Okay, ini ialah kursus yang dikendalikan oleh Encik Bob, Encik Burhanuddin daripada Pepan. Okay, jadi dibuat di pantai UMT. Jadi di pantai UMT dekat dengan Inos. Jadi ada satu hari ditetapkan, maka para pelatih akan datang secara ramai-ramai dibantu oleh 16 jurulatih. Jadi jangan ingat dihandle oleh seorang lah. Jangan ingat ia dihandle oleh seorang. Ia dihandle oleh 16 orang pelatih. Maksudnya pelatih yang 16 orang jurulatih. Pelatih yang ada sangat ramai, maka dibantu oleh jurulatih. Jadi jurulatih tersebut kami bagi surat lantikan dan juga beberapa sagu hati lah kepada mereka yang membantu. Okey, kursus yang last kali Chemical Safety and Management. Ini ialah kursus secara online 100% yang dilaksanakan oleh Dr. Hasmizam dan juga Dr. Amin.
Jadi para pelajar duduk di dalam auditorium ataupun tengok secara online dalam e-Bayu. Okey. Dan juga untuk kursus ini Dr. Hasmizan bersama dengan Dr. Amin dalam kata melaksanakan perjalanan kursus. Baik, apabila pelajar pelatih bomba ini mendaftar kepada kita sebagai pelajar mikro credential, maka kita bagi kepada mereka kad pelajar. Ini ialah gambar penyerahan kad pelajar kepada para pelatih orang kata apa, diserahkan oleh Yang Berbahagia Profesor Dr. Ashraf selaku Dekan Pepan. Bersama dengannya ada Prof. Hafiza Aisyah selaku Ketua Jabatan PHH dan juga Encik Burhanuddin sebagai Timbalan Dekan Akademik di Pepan. Okay. Ini ialah design kepada pelajar. Ini kad pelajar micro credential. Kad pelajar ini juga tertakluk kepada perbincangan. Okay. Kad pelajar ini tertakluk kepada perbincangan antara PHH dengan Jabatan Akademik dan dengan akademik dan juga keselamatan. Jadi apabila nak bagi kad ini perlu kepada beberapa peringkat lah. Jadi contohnya apabila pelajar ini diambil secara ramai, maka kami perlu create nombor metrik. Jadi contohnya nama di sini Muhammad Amin Haikal bin Ahmad Rosli, maka nombor metrik ini ialah MCB 000019. Okey, MCB ialah Micro Credential Bomber. Okey, tempoh pengajian 22 April 22 sehingga Julai 2022. Dinyatakan di sini pelajar Micro Credential CJ Sains Kebombaan. Okey. Ini ialah berkaitan dengan yuran. Ini yuran yang dikenakan kepada para pelatih. Okey. Pelatih telah mendapat gaji apabila mereka pergi ke akademik bomber. Jadi apa yang kita laksanakan, apa yang kami laksanakan, yang pertama sekali ialah kami tentukan berapa harga per kredit. Jadi setelah berbincang, setelah berbincang, maka 1 jam kredit bersamaan dengan RM30. Okey, 1 jam kredit bersamaan dengan RM30. Okey, manakala tambah dengan yuran pendaftaran RM100. Jadi untuk pelajar Muslim 15 jam kredit, bagi untuk pelajar pendaftaran non-Muslim 12 jam kredit. Jadi kita tetapkan yuran based on jam kredit. Jadi ini total lah untuk pelajar Muslim, mereka perlu bayar 550 sepanjang pengajian. Manakala untuk pelajar yang non-Muslim RM460. Sekali lagi saya ulang di sini, sekiranya ada satu-satu kursus nak ditawarkan, perlu berbincang dengan jawatan kuasa yuran. Jadi tak boleh nak tetapkan begitu sahaja, perlu tengok ada cara penilaian lah. Maknanya kita tengok berapa yuran yang munasabah apabila kita nak bahagikan kepada pensyarah universiti dan juga PTJ tertentu. Dan juga kita tengoklah kesesuaiannya. Sebab apa boleh jadi RM30 per jam kredit? Kerana mereka mengambil dalam jumlah yang ramai. Mereka mengambil lebih kurang dalam 698 orang. Maka di situlah come outkan dengan harga yang rendah. Okay? Kalau pengalaman saya tengok kepada micro credential di universiti lain, boleh jadi satu kursus tu sehingga 2,500. Ini yang saya tengok paling mahal lah. Contohnya di website Unita. Di Unita mereka menawarkan kursus micro credential tetapi harganya sedikit tinggi. 2,500 untuk satu kursus. Okey. Yang paling rendah saya tak jumpa lagi lah. Biasa kadang 1 jam kredit mungkin 100 hingga 300. Kebiasaannya lah. Kebiasaannya RM100 untuk 1 jam kredit sehingga 300 dalam range begitu. Di peringkat bomba kami buat 3 kali pembayaran kerana mengambil kira kedudukan kewangan mereka yang orang kata untuk bulan pertama tu mungkin tak ada gaji lagi, allowance tak masuk lagi. Jadi allowance tu mungkin masuk bulan ketiga, maka mereka bayar secara berperingkat. Jadi mekanisme untuk bayar sekaligus ke, 3 kali ke, 4 kali ke pun tertakluk kepada perbincangan yang disepakati antara UMT, bendahari, jawatan kuasa yuran dan juga organisasi ataupun
industri yang nak bercollaborate dengan kita. Okey, ini cara yuran. Kalau lihat yang dilaksanakan ialah secara manual. Okey, dilaksanakan secara manual. Kalau ada secara auto lebih baiklah dan juga lebih cantik. Okey, ini ialah pemakluman MQA dan juga MMS. Apabila pelajar, setiap pelatih bomba yang telah habis tamat belajar, maka diberikan kepada mereka MMS. Ini contoh ini sample of Malaysian Micro Credential Statement. Jadi mereka akan dapat MMS ini dan juga akan dapat sijil apabila mereka hendak transfer kredit kepada universiti lain, maka perlu mempamerkan MMS ini. Maka universiti yang tersebut perlu lihat secara detail lah sama ada ia boleh ditransfer kredit ataupun sebagainya. Untuk makluman semua, bagi urusan transfer kredit ini sepanjang tempoh 5 tahun sahaja. Atas daripada 5 tahun, ia tak boleh lah. Biasanya 5 tahun sahaja untuk proses pemindahan kredit boleh dilaksanakan. Okey. Okey, selepas daripada berlangsungnya orang kata perjalanan kursus daripada April, Mei, Jun, Julai, Ogos, maka kami buat 2 bengkel untuk memantapkan lagi kami punya perjalanan micro credential. Okey. Bengkel yang pertama ialah bengkel postmortem micro credential UMT JBPM. Okey, ini bengkel pertama. Kami mengambil kira beberapa perkara penting. Yang pertama ialah analisis markah pelajar. Ini peringkat analisis markah pelajar dan juga menetapkan hala tuju micro credential. Jadi ini bengkel pertama lah. Bengkel postmortem ni penting kerana kita nak tengok apa kelebihan dan juga kekurangan yang telah dihadapi sepanjang tempoh beberapa bulan. Okay, jadi bagi saya penting untuk bengkel ni lah. Okay. Yang kedua ialah bengkel CQI kursus. Untuk gambar yang kedua ni ialah bengkel CQI yang baru dilaksanakan pada minggu lepas, tak silap saya. Jadi mengambil kira 7 kursus yang kita tawarkan. Jadi apabila kami melaksanakan CQI, bengkel CQI, Continuous Quality Improvement kepada kursus, maka kami dapat lihat secara jelas mana yang tidak sesuai, dropkan subjek tersebut ataupun tajuk tersebut. Mana yang sesuai boleh dipelbagaikan dari sudut tugasan dan juga kaedah penyampaian. Jadi bagi saya untuk orang kata pelaksanaan yang sustain, yang berpanjangan, maka bengkel postmortem dan juga bengkel CQI kursus ni boleh dilaksanakan. Boleh dibuatlah. Ini sekiranya ramai-ramai ataupun secara jumlah lah. Okay. Jadi kalau pensyarah yang ada MOU ataupun yang sedia ada jaringan industri, jadi cuba boleh buat seperti mana yang kami buat dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ni lah. Okey, ini ialah penulisan berkaitan. Jadi boleh tengok di sini. Ini ditulis oleh saya dan juga Prof. Hafizah Aisyah. UMT saja kursus micro credential di Terengganu. Okey, dalam Infocus. Satu lagi ialah pembelajaran sepanjang hayat mentransformasikan minda pelajar. Ini ialah penulisan yang dilakukan oleh Dr. Cik Wan Ida Rahimah Cik Wan Ibrahim. Okay, pensyarah di Pepal juga, PSH dan juga Pepal dalam Dewan Rakyat. Tak silap saya lah dalam majalah Dewan Rakyat. Okey, secara kesimpulannya saya kira itu sahaja untuk kita punya perkongsian pembangunan micro credential. Cumanya secara kesimpulannya apabila seseorang pensyarah nak kepada micro credential, rasa benda ni boleh dilaksanakan. Pertama, tengok secara khusus kepada silibus. Jadikan silibus itu fleksibel. Jangan jadikan kursus itu susah. Sebab kita di UMT kita ada pelbagai assessment, assignment, penilaian, rubrik dan sebagainya. Maka kalau boleh kita cuba simplify tetapi tidak mengganggu objektif yang diletakkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ini penting. Tengok kepada demand. Tengok kepada demand. Boleh? Ada soalan ke? Boleh tanya? Okay, Dr. Anis,
Belum habis lagi kan? Boleh lagi. Tak, belum. Habiskan dulu lah. Habiskan dulu ya. Okey, saya habiskan Ah, dulu. Sekejap lagi tanya ya. Okey, yang pertama ialah tengok kepada silibus micro credential kita sama ada silibus tersebut yang ada, yang sedia ada, kemudian kita designkan secara fleksibel ataupun stand alone kita nak buat daripada tak ada kepada ada. Tetapi kena mengambil kira beberapa kriteria yang saya beritahu awal tadi tu Okey, yang kedua ialah demand. Ini perkara yang sangat penting ni, demand ni. Okey, kita kena matching dengan market. Industri nak kepada skill apa? Industri apa tendensinya? Kalau tendensi kepada skill, maka kita cuba buat micro credential yang bersifat kemahiran. Kalau mereka nak tambahkan pengetahuan, maka kita pun buat micro credential yang berkaitan dengan pengetahuan. Jadi demand bagi saya sangat penting. Kalau tanya kepada saya micro credential kita tawar secara satu-satu ataupun secara berkelompok. Jadi saya syorkan kita tawar secara berkelompok. Nah, maksudnya ramai peserta kita. Sebab di situ dapat demand yang tinggi dan juga adalah beberapa penjanaan kepada universiti. Okey. Jadi demand sangat penting lah demand sangat penting. Yang ketiga, proses PMP dan penilaian ni pun kena jelas. Okey, jangan ambil mudah. Okey, PMP dan juga penilaian sebab kalau di audit kita perlu bersedia. Pensyarah berkaitan perlu bersedia dengan dokumen-dokumen. Contohnya datang auditor maka nak tengok MC perjalanan micro credential kita dengan bomba, maka kita perlu sit down sekali, kita perlu tengok, perlu jelaskan perjalanan kita. Sebab itu saya kata apabila kita nak tawarkan kursus yang kita ada, kita perlu tengok secara spesifik CLO, objektif dan juga aras. Aras rasanya tidak boleh kita ubah. Tetapi kaedah pengajaran, kaedah tugasan itu boleh dibuat dengan cara yang lebih mudah, lebih ringan. Akhir sekali ialah CQI, Continuous Quality Improvement. Ini penambahbaikan kualiti. Jadi feedback daripada peserta yang ambil itu penting. Sama ada seorang, dua orang, 10 orang ataupun 600, 1000 orang. Kita tengok apa feedback mereka. Jadi untuk kita improvekan pada masa akan datang. Jadi boleh tengoklah bagi mereka yang berminat, sekali lagi saya beritahu di sini seperti yang Dr. Azlina beritahu, sila isi borang Google Form yang ada di ruangan chat. Jadi di ruangan chat tu ada Google Form, copy link situ, paste dekat Google, kemudian isilah apa kursus yang dicadangkan sesuai. Nanti insyaAllah Jabatan PHH akan tengok sekali lagi, bermesyuarat dan juga akan maklum kepada pensyarah bagaimana cara untuk melaksanakan secara sistematik tersusun. Okay. Boleh tengok ini ialah fasa-fasa yang ada ataupun cara pembangunan modul MC. Saya rasa sekadar itu dahulu daripada saya. Jika ada soalan, boleh tanya. Dr. okey, Azina Doktor. boleh buat. Okey. Okey, Doktor. Okey, baiklah. Sekarang kita buka kepada sesi pertanyaan soalan. Sekiranya ada tuan-puan ingin mengemukakan soalan, pandangan, cadangan, sila bukakan mic. Ada tak? Ada yang nak tanya soalan? Saya rasa Safwan tadi, Safwan UMT tadi. Kan? Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Saya Safwan daripada INOS UMT. So, secara umumnya saya pensyarah baru dan saya juga ada diminta lah untuk menyediakan satu micro credential subject. So far saya memang zero experience in term of teaching punya part ni sebab saya lebih menjurus kepada bahagian research dan saya pun duduk di bawah institut, so saya tak ada pengalaman berada di bawah fakulti, so in term of teaching saya memang agak agak lemah sikit lah. And then pada masa yang sama kita orang di institut juga berminat untuk nak create satu micro credential subject, and cuma kami dari segi step by step untuk menghasilkan kursus ini. Yang itu saya tak pasti bagaimana lagi caranya.
Mungkin boleh dapat advice daripada Dr. Anis ke apa ke macam mana nak memulakan penghasilan kursus micro credential ini. Baik. Terima kasih. Itu saja soalan Ya, betul, betul. Okey, baik. Terima kasih. Okey, Dr. Safwan. Jadi untuk bagi yang tidak ada pengalaman untuk membina kursus ataupun dari sudut perjalanan secara akademiknya, sebenarnya boleh bina macam saya beritahu tadi, dia ada dua mode. Sekejap saya ubah semula. Kita tengok kita semula. Okey, ni dia. Okey, Dr. Safwan sekiranya tengok kepada mood yang ada ni, jadi first of all ialah decide sama ada nak stand alone ataupun dengan kursus yang sedia ada. Tapi bagi yang kalau nak buat secara daripada zero kepada ada, inilah perkara yang perlu ada, Doktor. Antaranya maklumat modul, kandungan modul, tajuk, bab, kaedah penyampaian, bahan, PDP, pentaksiran, penganugerahan. Lebih khusus lagi, pihak PEHH ada template. Jadi saya rasa bila doktor dapatkan template tu akan lebih jelas nanti. Maknanya, kalau ada template tu kita tahu nak pecahkan macam mana, apa komponen yang perlu ada. Meskipun tidak pernah membangunkan kursus daripada awal, tapi bila tengok template MC tu saya rasa insya-Allah boleh mudah faham sebab dia dipecahkan secara kecil-kecil. Tu pihak PSS boleh bantulah nanti. Okey. Boleh. Jadi, Kalau saya boleh tambah sikit, boleh? Teruskan. kalau saya boleh tambah sikit sekejap. Teruskan, Prof. Boleh buka video pula. Okey, tak apalah. Sebenarnya macam ni, di peringkat JPSH, kita tengah bangunkan garis panduan untuk pembangunan program Aku Credential. Kami di peringkat ketiga lah untuk pembangunan garis panduan tersebut. Jadi insyaAllah hari ini pun rasanya nanti akan diedarkan satu borang kaji selidik yang mana kalau ada pensyarah-pensyarah yang berminat untuk buat kursus micro credential, boleh maklumkan kepada pihak, boleh isi borang tersebut. Kemudian nanti kami akan cuba arrange lah ya satu bengkel yang bersemuka dengan bantuan daripada Dr. Hanis dan juga beberapa yang pernah pun buat kursus micro credential ni untuk bantulah dalam pembinaan silibus. Jadi kita kalau boleh hari ni kita nak tengok jugalah kalau ada yang berminat, nanti kita boleh kumpulkan, kita boleh buat bengkel lah untuk sama-sama belajar macam mana nak develop kursus micro credential. Sementara garis panduan kita nak siap lah, insyaAllah by next year January tu kita harap dah final draft lah untuk proses permohonan pembangunan program micro credential di UMT. But kalau perlukan lebih urgent, nanti isi borang maklum balas tersebut so that kita boleh buat bengkel yang khusus lah untuk sama-sama berbincang macam mana nak membentuk program ni. Okay, terima kasih Prof. Saya rasa betul apa yang Prof Hafizah beritahu tadi, di mana kalau berminat tadi tu, Dr. Safwan tadi, jadi boleh isi Google Form yang ada di ruangan chat tu. Saya rasa isi secara ringkas pun tak apa. Isi secara ringkas sahaja, mana yang faham, sebab yang penting ialah ada contact number. Nanti kami pihak PSA mesti akan contact sama ada untuk buat bengkel ataupun meeting ataupun perbincangan kepada kursus. Sebab kalau ada industri nak urgent, boleh maklumkan dalam tu. Urgency tu bila. Jadi kita boleh duduk sekali, boleh bincang dari sudut konsep daripada awal, perjalanan sehinggalah kepada yuran. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, lagi ada apa-apa soalan? Okay. Ada soalan lagi tak yang nak tanya? Dekat chatbot tak ada, Doktor. Kalau dari saya nanya ada lagi soalan sebab saya ni tak biasa dari segi teaching. So apa tu secara umumnya kan, dari segi jam kredit untuk program micro kredit ni, dia lebih kurang sama ke dengan subjek yang sedia ada di universiti ataupun macam mana tu dia punya jam kredit tu? Dia tentukan dengan cara macam mana ya? Baik, jam, terima kasih Doktor. Untuk jam kredit, ia tengok kepada SLT lah, Student Learning Time.
Jadi berapa hour yang kita laksanakan kepada pelajar. Jadi 1 jam kredit, okey, kita tengok, lepas tu tengok perjalanan konten yang ada. Jadi kalau cara mudah dia memang kita tindikkan dengan kursus sedia ada di UMT. Itu cara senang dia. Tapi kalau kita tak nak tindikkan, kita kena buat daripada awal, yang itu memang kena perbincangan lanjut dan juga perlu ada orang kata dua pihak lah. Maknanya pihak kita yang nak buat pembangun MC, satu lagi pihak industri ataupun mana-mana company, organisasi yang nak tawarkan tu. Jadi kita beritahu macam mana perjalanan yang kita tawarkan. Jadi untuk cara mudah dia, pengiraan jam kredit ikut SLT dan juga cara mudah tindik dengan kursus yang sedia ada. Tak semestinya kita terus ambil kita punya semua subtopik itu tawarkan kepada MC. Boleh kita pecahkan mana yang sesuai untuk kita tawarkan, yang tak itu sahaja. Yang lebih tak payah kekalkan dalam orang kata dalam platform kita. Contoh sekiranya nanti dah ada satu subjek yang menjadi micro credential kepada INOS, maka subjek tu mungkin akan diletakkan dalam bio. Jadi ada video daripada awal sehingga akhir. Datang beberapa organisasi nak enroll untuk 2 modul sahaja, bukan semua. Jadi mereka enroll 2 modul sahaja. Dua modul tu tengok kepada SLT berapa jam kredit yang dia dapat. Itu sahaja. Jadi tak perlu enroll semua pun tak ada masalah. Okey. Okey, baik. Okey, Itu sahaja okey. kot. Okey, Dr. Anis, ada soalan daripada Dr. Lin Sian. Okey, Baik. soalannya, kalau pelajar UMT mengambil subjek yang tiada dalam kurikulum program, adakah pelajar yang ingin berdaftar MC turut dikenakan bayaran yuran juga? Okey, Doktor, sila jawab. Baik, terima kasih. Okey, baik Doktor. Untuk pelajar UMT yang nak mengambil micro credential, untuk peringkat ini, tak silap saya, ia ialah berbayar. Sebab luar daripada kewajipan. Sebab kalau yang wajib tu mereka enroll kursus yang wajib berkredit tu. Tapi untuk kursus-kursus yang micro credential ni ditawarkan dalam e-bio. Contohnya kursus HR ataupun kursus marketing, planning, marketing digital contohnya kan. Nak enroll maka perlu bayar kepada bendahari ataupun dalam e-bio itu sendiri. Saya rasa dia kena buat pembayaran berbeza lah, bukan ambil daripada yuran. Ataupun kalau Prof Shah ada nak tambahkan, boleh tambah. Saya pun tak pasti yang ni. Sebenarnya bila kita bercakap tentang kursus micro credential ni, program micro credential ni dia akan charge berasingan lah, bukan yuran pelajar yang biasa, sebab ni adalah kursus value added ataupun tambahan. Jadi sebagai pembangun kepada kursus micro credential, semua pembangun kursus micro credential ni bila dia nak tawarkan kursus micro credential, dia nak kena kira teruslah what will be the cost, berapa kos yang akan dikenakan, yuran yang dikenakan, sebab nanti yang membangunkan kursus micro credential ni nanti dia akan incur kos. Jadi semua kertas kerja apabila dah siap bangunkan nanti akan kena bawa ke mesyuarat jawatankuasa penjanaan universiti untuk dapatkan approval lah dalam menawarkan kursus micro credential. Jadi sebenarnya bila kita nak tawarkan kursus micro credential ni, kita kena tengok kepada klien kita, ya. Sebab kita tak akan tawarkan satu program yang tak akan memberi hasil lah, pendapatan lah kepada universiti. Jadi bila kita buat kursus micro credential ni, dia kena calculate break even point dia. Nak kena calculate sebab kita tak nak kita invest, kita bangunkan, kemudian nanti kita tak ada penyertaan lah. Jadi sebab tu dalam pembinaan kursus micro credential ni, kita kena calculate semua, ya, termasuk kos yang akan kita incur, berapa yuran yang kita nak kenakan, kita kena masuk jawatankuasa penjanaan pendapatan untuk kita run kursus ni. Okey, baik. Kalau kursus macam ni, kursus MC, ada soalan tu, kursus MC, maksudnya kalau MC dibangunkan untuk subjek teras program, sepatutnya kita tawarkan MC ni sebenarnya bukan untuk pelajar kita lah, sepatutnya kalau pelajar kita dia nak ambil sebagai nilai tambah. Jadi dia ambil kursus lain lah, kursus teras program kita kena melalui kursus universiti yang seperti biasa lah. Baik, saya rasa betul kot untuk subjek teras program,
subjek kelas Ya, program sepatutnya tak, orang kata tak DMC kan lah, maknanya dia ambil secara konvensional. Manakala kalau nak design kan juga design yang cara fleksibel untuk diambil oleh orang luar. Okey, doktor, kalau pelajar bangunkan untuk subjek trust program dekat ruangan cek tu, pelajar dikenakan bayaran yuran tambahan tak? sepatutnya kursus ni tak dibangunkan untuk pelajar teras program. Pelajar Ya, perlu mengikuti kursus sebagaimana apa kebiasaan yang perlu diikuti lah. Sebab sebenarnya kita kena faham konsep micro credential ni kita tawarkan kepada untuk flexible education kepada orang luar yang nak mengikuti kursus dalam universiti. Tetapi kursus pelajar kita yang arus perdana ni dia perlu mengikuti kursus seperti biasalah. Tetapi kursus micro credential ni boleh ditawarkan kepada pelajar bukan kursus kita yang berminat untuk dapatkan nilai tambah. Jadi pelajar sedia ada dia kena ikuti kursus program sedia ada lah sebagaimana yang telah diluluskan oleh MQA. Tak boleh kursus pelajar kita tiba-tiba dia melalui kursus micro credential tu dah jadi lain pula. Kursus micro credential ni adalah tawaran kepada bukan pelajar yang sedia ada dalam kursus tersebut, ya, yang lain yang berminat untuk jadikan sebagai nilai tambah. Ataupun orang-orang adult learner yang ingin mengikuti kursus di universiti. Ataupun mana-mana sahaja penyertaan daripada komuniti luar lah yang berminat dengan kursus universiti. Tapi untuk pelajar kita, existing pelajar, kita tertakluk kepada penawaran kursus sebagaimana yang telah diluluskan oleh MQA. Assalamualaikum, saya Mazli dari Fakulti Pengajian Maritim. Okey, saya nak bertanya berkaitan dengan apa flow lah ya, sebab saya lambat masuk tadi, mungkin mungkin boleh dapat kalimat nasihat juga lah sebab by somewhere next week saya ada perbincangan dengan agensi kerajaan lah. Jadi tujuannya adalah untuk saya tengok tadi ada sistem-sistem yang dibangunkan tadi macam tadi saya ada nampak tadi ada sistem Bayu online course ni micro credential platform tu, adakah yang ni dibangunkan oleh pihak PEPAL yang mana macam contoh kalau saya nak tawarkan program MC ni dan kemudian dia ada lebih kurang 5 atau 6 modul dan kemudian adakah semua ni saya macam mana saya nak masuk ke dalam sistem ni? Adakah ianya dikawal oleh PEPAL atau bagaimana? Okey. Saya jawab ke tak ni? silakan Prof Shah, tolong jawab. Bolehlah. Okey. Oh. Okey, macam ni ya. Sebenarnya untuk mula menawarkan kursus micro credential ni, pembangun kursus dia akan mula berbincanglah dengan klien dia, sasaran, target, apa kursus yang nak dibangunkan. Jadi sebenarnya setiap kursus yang nak dibangunkan ini perlu mendapat kelulusan dulu di peringkat universiti. Maknanya di peringkat fakulti. Cik Harun tadi, Harun ya Cik Harun? Dr. Harun. Di peringkat fakulti, di peringkat fakulti tu memang kena dulu dibincangkan di peringkat fakulti, dibangunkan mendapat kelulusan di peringkat fakulti sebab nanti silibus semua nak kena bawa masuk ke senat, ya. Kalau kita tawarkan kursus micro credential, maknanya nak kena masukkan ke senat. Sebenarnya kami dalam proses juga untuk sediakan proses kerja lah untuk program micro credential, tapi oleh kerana proses tu masih lagi belum selesai, cadangan saya kalau Cik Harun nak tawarkan kursus micro credential ni, boleh kontak selepas ni, boleh kontak pihak kami untuk kami bagi nasihatlah perjalanan untuk program micro credential ni, ya, sehingga garis panduan micro credential ni siap lah. Tapi secara asasnya bangunkan dulu berbincang terlebih dahulu dengan klien, kemudian dah dapat kata sepakat kursus apa yang ditawarkan. Kursus tu boleh jadi kursus yang berkredit ataupun kursus yang tidak berkredit. Jadi kalau kursus tu yang berkredit bermakna dia nak ditindik kepada kursus sedia ada di fakulti. Jadi bila kursus baharu yang nak ditindik dengan kursus kursus MC nak ditindik dengan kursus sedia ada, kertas ni kena dibawa ke senat untuk dapatkan kelulusan. Untuk dapatkan kelulusan. Jadi bila dah dapat kelulusan nanti kena bawa paper pula ke Jawatankuasa Penjanaan, ya, untuk penetapan harga kadar yuran dan sebagainya. So yang mula-mula sekali, step yang pertama lah saya rasa
di peringkat fakulti adalah untuk berbincang dengan klien tadi berkenaan dengan kursus-kursus yang ditawarkan, kemudian membangunkan silibus micro-credential untuk kelulusan senat. Proses itu yang terlebih dahululah peringkat awal. So maksudnya silibus tu termasuklah semua kira modul-modul yang kita pilih lah. Ya, betul. Okay, kalau Ya. boleh saya nak dapatkan flow ni dan apa-apa yang perlulah mungkin saya akan hubungi Dr. Anis lah lepas ni. Ya, Ya. sebab Boleh. sebab saya akan pergi somewhere next week, so kita akan ada perbincangan sebab program yang nak ditawarkan ni adalah untuk tujuan mempertingkatkan lagi enhance dari segi ilmu, knowledge dan juga kenaikan pangkat agensi yang berkaitan. Kalau Cik Harun pernah tengok bahan JPSH, kami ada edarkan garis panduan program pembelajaran sepanjang hayat. So micro-credential ni adalah salah satu daripada program PSH ataupun juga dikenali sebagai PSH bukan formal. Ya, micro-credential ni dia adalah juga terdiri daripada program PSH, pembelajaran sepanjang hayat. So program pembelajaran sepanjang hayat ni terbagi pada 3. Sama ada formal iaitu ijazah yang kita tawarkan sekarang, dia boleh jadi bukan formal yang agak berstruktur iaitu dalam sebagai contoh ni adalah micro-credential lah ataupun tidak formal. Jadi sebenarnya pihak JPSH telah pun edarkan garis panduan pelaksanaan program PSH di UMT. Jadi kalau untuk asas lah bagi permohonan untuk program micro-credential ini boleh dirujuk kepada garis panduan tersebut. Ya, garis panduan tersebut iaitu prosesnya dimulakan di peringkat fakulti dan perlu melalui jawatan kuasa pengurusan PSH untuk dipertimbangkan di peringkat universiti sebelum dibawa ke peringkat yang lebih tinggi lah. Jadi nanti Cik Harun boleh kontak kami balik lah ya untuk dapatkan maklumat. Dan saya harap tadilah nanti bila kita edarkan Google Form tu boleh isi supaya kita tahulah siapa yang ada yang berminat supaya kita boleh kumpul dan bagi taklimat sekali yang lebih jelas. Okay. Sedikit tambahan. Untuk micro-credential ni sebenarnya dia jenama ataupun nama baru. Maknanya program-program yang sedia ada kepada komuniti saya rasa sangat banyak lah. Sangat banyak program yang ada dengan komuniti. Cumanya apabila kita namakan MC dia lebih terfokus dan juga lebih cantik dari sudut nama dia dan juga dia pengiktirafan MQA itu sangat penting lah. Satu lagi apabila dah ada persetujuan daripada organisasi, daripada agensi ataupun industri, PTJ okey, untuk masuk ke dalam Bayu, itu berhubung dengan pihak PED, saya rasa tidak menjadi masalah lah. Bukan masalah yang besar. Sebabnya untuk pihak PED, mereka menunggu maklum balas daripada kita PSH, khusus apa yang nak dimasukkan. Jadi untuk sekarang ni bagi saya mungkin boleh jumpa dengan saya ataupun isi Google Form yang ada di ruangan chat. Jadi kami akan tengok satu persatu dan juga akan kontak lah pihak doktor yang berkaitan. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Okey, ada soalan di ruangan chat. Adakah penawaran khusus-khusus MC adalah by design supaya pelajar cukup kredit dan melekatkan keperluan persijilan daripada saudari Nurul Ilfah? Mungkin Prof ataupun Dr. Abdul Ranis boleh menjawab. Prof Syah boleh jawab kok. Pelajar cukup kredit, saya tak berapa faham sikit soalan Dr. Ifah ni. Supaya pelajar cukup kredit ni adakah pelajar kita ke yang doktor maksudkan ataupun pelajar luar tadi? Dr. Ifah ada ke? Kalau pelajar cukup kredit memang tidak ada masalah untuk ambil micro-credential tak ada masalah untuk tambah skill dan juga knowledge mereka. Cuma adakah masuk soalan doktor ni pelajar tu tak cukup kredit lepas tu dia ambil MC lepas tu cukup kredit? Adakah tu soalannya? Kalau dalam keadaan dia tak cukup kredit lepas tu dia ambil MC cukup kredit, boleh ke Prof Syah? Okey. Sekarang ni kita kena faham dulu konsep micro-credential tadi, dia ditawarkan satu kursus biasa yang kita tawarkan sebanyak 3 jam kredit, kita pecah kecilkan. Tapi saya tak tahu maksud Dr. Ifah tadi tu adakah pelajar kita existing ataupun maksudnya adalah pelajar
pelajar dewasa tadi yang kita tawarkan. Ya, Jadi betul. kenapa kita tawarkan program microcredential itu adalah untuk peningkatan kemahiran, ya, ataupun mereka yang berminat dengan kursus-kursus universiti tetapi bukanlah bertujuan untuk pengijazahan. Dia bukan tujuan untuk pengijazahan. Kalau ambil microcredential, dia tak akan dapat degree in accounting, degree in finance, ya, degree in biology, tak, ya, sebab dia ambil satu-satu kursus ini adalah untuk peningkatan kemahiran. Tetapi dalam jangka masa yang panjang, ya, kalau mereka kumpulkan adult learner tadi, dia kumpulkan bite size tadi, yang kecil-kecil tadi dikumpulkan, dia boleh kumpulkan dan nanti later on dia boleh buat transfer kredit. Kalau micro credential itu adalah secara berkredit, ya, dia boleh transfer kredit bila dia masuk ke universiti akan datang. Okey, Prof. Jadi Saya rasa Dr. Nurul Ufah ada tulis, dia kata pecahan tersebut itu perlu by design. Apa maksud by design tu? maksud dengan by design tu, Mungkin Dr. Nurul Ufah boleh on mic untuk tanya kan, lebih jelas. sebab micro credential ni dia boleh sama ada berkredit, boleh juga tidak berkredit, ya. Jadi by design, apa yang dimaksudkan dengan by design oleh Dr. Ufah? Kalau Dr. Ufah boleh tanya kita soalan, mungkin kita faham soalan yang ditanya tu. Kalau nak bentuk persijilan, ia mestilah melalui beberapa modul, beberapa kursus, beberapa kredit yang lengkap barulah dia jadi persijilan. Ya, Tapi sama tak lah pastilah. macam bila nak mohon jadi satu sijil, kita kena lalui proses macam biasa pula, kita kena mohon MQA punya permohonan lah. Ya betul. Permohonan Kena MQA lah. Jadi nanti untuk Dr. Safwan ni, nanti saya pihak PSH akan send ke email template. Saya rasa boleh share template dan juga untuk slide ni pun saya rasa boleh email sekali lah untuk makluman. Okey, itu saja kot Dr. Azlina. Okay, ada lagi tak yang nak tanya soalan? Saya rasa ada lagi ke? Dekat chat rasa dah tak ada sebab kalau yang ada pun dekat Dr. Safwan. Yang tu Dr. Anis dah respon. Dia kata akan share kan yang template tu. Kalau saya boleh tambah sikit lah. Sebenarnya pihak JPSH telah diberi mandat untuk menguruskan program microcredential di UMT. Jadi kalau boleh selepas ni dia nak buat secara berpusat lah. Ya, nak buat secara berpusat dan kita dalam proses untuk membangunkan sistem microcredential. Sebab bila kita buat tawarkan kursus microcredential berkredit, dia akan datang pelajar-pelajar yang mengikuti kursus kita yang berkredit tadi boleh membuat pindah kredit. Bila dia boleh buat pindah kredit, data-data tu perlu disimpan di satu tempat lah. Jadi buat masa sekarang, pihak JPSH yang dipertanggungjawabkan untuk menyelaras penawaran kursus-kursus micro-credential di UMT. Jadi sebab tu tadi kami kata kami perlukan maklumat siapa yang nak tawarkan supaya kita boleh selaraskan, supaya kita boleh bawa sebab untuk melaksanakan program micro-credential ini juga perlu mendapat kelulusan ya di peringkat pengurusan universiti. Sebab dia adalah kata microcredential ni bersifat menjana pendapatan, ya, bersifat menjana pendapatan kepada pihak universiti. Jadi permohonan ya untuk membangunkan kursus microcredential itu perlu dilakukan secara berpusat lah. Tetapi pelaksanaannya akan dibuat oleh setiap fakulti masing-masing. Namun nanti segala aktiviti data semua perlu dimasukkan ke dalam sistem yang sama. Sebab dia akan jadi satu tempat untuk menyimpan rekod pelajar-pelajar yang telah mengikuti program microcredential. Bagi kursus-kursus microcredential yang tidak berkredit, setelah mendapat kelulusan, pihak fakulti, pihak institut boleh menawarkan kursus tersebut dan melaporkan kepada pihak JPSH sebagaimana pelaporan data yang diminta seperti biasa. Sebab semua data-datanya adalah data pembelajaran sepanjang hayat. Cuma bila dia melibatkan berkredit, data itu perlu direkod dalam sistem akademik. Kerana pelajar boleh membuat permohonan pindah kredit di UMT ataupun mana-mana institut pengajian tinggi. Namun begitu di peringkat UMT, pihak peringkat UMT ini dia mencadangkan supaya kursus-kursus microcredential yang dijalankan adalah dalam bentuk berkredit. Tetapi boleh ditawarkan sama ada berkredit ataupun tidak mengikut kepada klien demand. Itu saja.
Dia je Cik Safwan. Dr. Maaf Safwan. lagi bertanya lagi apa tu, bila saya lihat pada mod yang disediakan, ada mod 1, 2, 3 tu, kalau kita tengok pada mod 2 dengan 3 tu, dia kita boleh letakkan subjek ni dalam subjek-subjek yang dah sedia ada dalam UMT kan. So adakah benda macam tu boleh dijadikan sebagai pindah kredit untuk pelajar-pelajar di UMT? Untuk Okey. kredit tambahan ke? Untuk pelajar kita sendiri. Kalau untuk pelajar kita sendiri, kalau in case kita nak buat MC subjek tu dah sedia ada dalam subjek yang ditawarkan di dalam apa tu kursus yang disediakan dekat fakulti ke apa ke. So apa tu dia boleh dijadikan sebagai extra kredit ke untuk pelajar dapat tambah kredit untuk dia punya untuk apa tu menjadikan kredit dia. Kalau pelajar buat dan berkredit, yang itu saya kena confirmkan dengan pihak akademik lah. Saya pun tak pasti juga untuk jawab soalan ni. Maknanya pelajar dalam kursus sedia ada, kemudian dia ada buat kursus micro credential. Sebab dia sebenarnya dia adalah nilai tambah lebih kepada kalau dia dah ikut program dia, cukup kredit dia, by right cukuplah pengiraan untuk kredit dia bergraduat. Tapi program micro credential ni adalah nilai tambah kepada dia lah. So CJ ni dia boleh gunakanlah nanti later untuk minta kerja ke kan. Sebab itu macam yang Prof Syah beritahu tadi awal-awal, dia bukan didesain untuk persijilan ataupun penganugerahan tertentu, bukan. Dia akan ambil secara sikit-sikit untuk membantu perjalanan skill, kemahiran dan juga pengetahuan. Jadi untuk kalau dia kumpul-kumpul jadi pengijazahan, sarjana apa semua, tu belum lagi ke arah tu. Jadi by right memang tak boleh lah. So maknanya kalau macam dia orang dah dapat transkrip, subjek ni tak ada dalam transkrip dia lah, kan? Ya betul, tidak ada. Sebab apa tu, ditawan ada- secara berasingan. Okey, akan saya pastikan. Okey, faham. Sebab kita Platform kena pun lain. Platform Bayu untuk MC, platform e-learning, Oceania untuk degree kan. Dia contoh macam pelajar kita lah, dia rasa dia ada masa, dia rasa dia nak ambil MOOC. Dia nak ambil MOOC yang ditawarkan di platform Bayu. Kan kita ada banyak program kursus MOOC. So mungkin dia ambil untuk meningkatkan pengetahuan dia. So dia bayar dan dia ikuti kursus MOOC. So dia akan meningkatkanlah kemahiran dan pengetahuan dia lah. Tetapi tidaklah pula MOOC yang dia ambil itu dimasukkan ke dalam transkrip untuk pengijazahan dia dalam degree sebab dia dia ambil tu untuk peningkatan pengetahuan dia kan dalam ni. Dan sebab tu bila kita tengok micro credential ni, yang kita target untuk micro credential ni ialah sebenarnya pelajar bukan pelajar kita yang existing dalam arus perdana ni. Kita bukan target pelajar kita yang existing, tetapi kita target orang komuniti luar yang nak meningkatkan kemahiran, yang tidak ada peluang untuk sebelum ni belajar di universiti melalui saluran biasa, tapi dia nak belajar juga kursus-kursus di universiti melalui kursus micro credential. Sebab pelajar kita yang sedia ada ni, dia dah ikuti kursus universiti, dia dah ada kursus-kursus yang dia kena ikuti untuk dia dapat ijazah. Tapi ni kita nak open kepada orang-orang yang tak berpeluang untuk masuk ke universiti, tapi masih lagi nak belajar kursus universiti. Dan juga kepada adult learner, contohnya dia dah tinggalkan alam persekolahan ni lama, dah tinggalkan alam universiti, contohnya tiba-tiba dia nak buat MBA. Tapi dia tak ada masa, dia sibuk bekerja. So dia nak buat dulu kursus sikit-sikit yang dia nak pindah kredit bila dia masuk ke universiti akan datang. So target sebenarnya micro credential bukanlah kepada pelajar existing, tetapi kepada orang lain yang nak meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui kursus-kursus yang ditawarkan di universiti. Dia bukan pelajar kita yang ada yang dalam arus perdana ni yang dah buat kursus-kursus degree yang sedia ada. Dia punya target Satu lagi adalah yang saya baca dalam MQA punya guidelines, micro credential ialah linkkan dengan Apple. Ya. Those yang buat micro credential, dia boleh gunakan sijil-sijil micro credential ini sebagai pengiktirafan. Pengiktirafan formal yang dia boleh gunakan apabila dia nak masuk menyambung pengajian menggunakan saluran apel pada masa akan datang. So mula-mula sekali kena faham dululah konteks siapakah sebenarnya
orang yang akan ambil kursus micro credential ni. Sebab kita bukan target pelajar kita yang existing, tapi kita target kepada orang yang tak berpeluang untuk masuk ke universiti tapi nak belajar di kursus-kursus di universiti. Ataupun akan datang dengan kursus yang dia dah ambil sikit-sikit ni, bila dia masuk universiti akan datang, dia boleh transfer kredit. Tapi bukan pelajar kita yang dalam arus perdana, sebab pelajar kita terikat dengan kelulusan MQA, kursus-kursus yang telah pun kita design kepada mereka untuk mendapat satu-satu ijazah. So jadi kita tak boleh campur aduk lah. Pelajar kita yang sedia ada, dia memang sudah ikuti kursus-kursus yang kita tawarkan mengikut saluran biasa. Ini yang kursus yang kita tawarkan kepada bukan dalam pelajar kita yang existing. Tapi kalau pelajar existing ambil, bermakna dia dapat satu nilai tambah, dapat sijil tambahan. Ya, betul. Itu saja. Berkredit tapi tak boleh nak masuk, tak boleh nak embedded ke dalam tu lah. Tak perlu embedded lah, sebab dia kalau tak tahulah satu masa akan datang kalau dia, tapi takkan pelajar kita nak ambil kredit yang pelbagai pula kan. Untuk sebab dia dah ada kursus yang dia kena buat dan dia perlu mematuhi, pelajar kita perlu mematuhi MQA punya requirement lah, penawaran kursus sebagaimana yang kita mohon ketika kita menawarkan program tersebut. Jadi insyaAllah untuk makluman berkaitan dengan pemindahan kredit ni akan diperincikan dalam buku panduan nanti dikeluarkan oleh PSH. Okey, itu saja Dr. Azlina. Okey, saya rasa dah tak ada tanya soalan kot. Boleh kita tutup untuk tanya soalan saya rasa, Prof, Doktor, kan? Nah, saya rasa dah tak ada tanya. InsyaAllah kami dalam peringkat akhir jugalah pembinaan garis panduan micro credential. Hopefully by early next year, garis panduan tu selesai dan insyaAllah dia akan lebih memudahkanlah untuk pensyarah-pensyarah mula membangunkan kursus micro credential. Tetapi kalau ada persoalan sebelum garis panduan tu disiapkan, maka boleh berhubung terus dengan Jabatan Pemerintah Semasa Hayat lah untuk dapatkan maklumat lebih lanjut. Okey, saya rasa jelas Okey, sekali lagi Tuan Puan diminta untuk mengisi kehadiran untuk persijilan di link pautan yang diberikan lah. Okey, baiklah, sebagai penutup sesi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Abdul Hanis bin Embun dan Prof. Hafizah Aisyah merupakan selaku Ketua Jabatan GPSH atas perkongsian dan juga menjawab persoalan yang cukup jelas dalam membangunkan micro-credential kepada warga UMT. Terima kasih juga saya ucapkan kepada peserta yang sudi hadir atas komitmen dan kesetiaan bersama kami hingga ke akhir sesi. Maka berakhirlah sesi perkongsian pada petang ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Sama-sama.